Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah saudara, kita dapat bertemu pada pagi-pagi sebegini dalam suasana yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan kejayaan. Sebagaimana yang pernah dipesan oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Fatimah. Wahai Fatimah, bakirul fi ghuduwi talabil ilmi wa rizq. Bangunlah kamu pagi-pagi wahai Fatimah dalam mencari ilmu, dalam mencari rezeki. Fa inna fil ghuduwa barakatun wa najah. Sebab pada pagi-pagi begini ada kejayaan dan ada keberkatan. Dan alhamdulillah kita mulakan pagi kita menerusi rancangan mukadimah bagi membincangkan satu tajuk yang saya kira agak menarik, iaitu tajuk surah rumah. Apakah yang akan kita bincangkan dalam tajuk surah rumah ini bersama kita dalam rancangan mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah saudara, kita dapat bertemu pada pagi-pagi sebegini dalam suasana yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan kejayaan. Sebagaimana yang pernah dipesan oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Fatimah. Wahai Fatimah, bakirul fi ghuduwi talabil ilmi wa rizq. Bangunlah kamu pagi-pagi wahai Fatimah dalam mencari ilmu, dalam mencari rezeki. Fa inna fil ghuduwa barakatun wa najah. Sebab pada pagi-pagi begini ada kejayaan dan ada keberkatan. Dan alhamdulillah kita mulakan pagi kita menerusi rancangan mukadimah bagi membincangkan satu tajuk yang saya kira agak menarik, iaitu tajuk surah rumah. Apakah yang akan kita bincangkan dalam tajuk surah rumah ini bersama kita dalam rancangan mukadimah. Saudara, persoalan surah rumah mungkin janggal kita mendengar. Kita biasa mendengar kalimat suri rumah. Namun akhir-akhir ini sudah berlaku suatu fenomena di kalangan masyarakat kita, perkara baru. Istilah ini digelarkan sebagai surah rumah. Istilah ini menjadi ditimbulkan ataupun lebih hangat diperkatakan selepas daripada satu masalah yang kita dapati sering berlaku di institut pengajian tinggi apabila kedapatan jumlah pelajar perempuan atau mahasiswi itu lebih ramai berbanding dengan orang lelaki. Lalu kita khawatir mungkin satu hari nanti ramai daripada wanita yang bekerjaya akhirnya berkahwin, menikah dengan orang yang tidak bekerja, menjadi suri rumah sepenuh masa. Lalu bagaimanakah pendapat agama dalam persoalan fenomena suri rumah ini? Ini yang akan kita bincangkan. Secara umum, semua orang tahu bahawa daripada segi tanggungjawab, suami wajib hukumnya memberi nafkah kepada keluarga. Itu wajib hukumnya, tidak ada kompromi. Justru itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hendaklah seorang suami, seorang bapa itu wajib kepadanya memberi rezeki kepada tanggungannya, wajib memberikan pakaian kepada tanggungannya. Ini semua disebut sebagai nafkah wajib daripada seorang suami kepada tanggungannya, sama ada isteri maupun anak-anak. Sebab itu kita melihat apabila berlaku suatu keadaan yang dipanggil sebagai surah ataupun surah rumah tangga ini, maka bagaimana nak dijalankan fungsi daripada segi memberi nafkah kepada keluarganya adalah suatu perkara yang janggal. Andai kata suami itu duduk di rumah menanti isteri balik daripada kerja dalam keadaan dia mengemas, memasak dan sebagainya lagi, tidak janggal kalau suami itu yang memberi nafkah. Tapi janggal kalau andai kata tiap-tiap bulan dia menerima nafkah pula daripada isterinya. Sebab itu kalau kita imbas kembali dalam perbahasan-perbahasan kita yang sebelum ini, bahawa tanggungjawab suami itu ada dua. Memberi nafkah zahir, memberi nafkah batin. Berdosa hukumnya. Boleh disabitkan kesalahan di mahkamah syariah andai kata dia mengabaikan kedua-dua aspek ini. Yang pertama, nafkah zahir. Nafkah zahir yang bagaimana? Wajib bagi suami memberi nafkah zahir yang terdiri daripada makanan, pakaian, perlindungan, keselamatan dan juga kesihatan.
Artinya kalau dalam sebuah rumah tangga, suami tidak mengambil tahu tentang persoalan makan pakaian kepada anak dan isterinya, tidak mengeluarkan nafkah untuk membeli beras, membeli lauk, ataupun membeli pakaian untuk menutup aurat, maka hukumnya berdosa. Begitu juga suami daripada sudut perlindungan, tidak menyediakan sebuah rumah untuk dilindungkan kepada anak dan isterinya. Sama ada rumah itu disewa, rumah itu dibeli. Kalau tidak disediakan, maka berdosa hukumnya. Begitu juga dari sudut kesihatan. Kalau suami itu anaknya sakit, isterinya sakit, dia tidak ikhtiar untuk mengubat penyakit itu sekadar kemampuannya, maka itu juga boleh dianggap suatu kesalahan. Sama juga daripada segi keselamatan kawasan rumah kita, ini semua termasuk di dalam tanggungjawab seorang suami. Maka kita perlu melihat di peringkat awal perbincangan kita ini, bahawa seorang suami apabila dia menjadi sura rumah sepenuh masa, maka bagaimana nak dipertanggungjawabkan soal nafkah kepada anak dan juga isterinya. Saudara, kita tidaklah bermaksud di sini bahawa seorang suami itu tidak boleh secara mutlak menjadi seorang sura rumah. Ada beberapa kelonggaran diberikan dalam persoalan ini. Sebagai contoh, kalau misalnya suami dan isteri itu saling redha meredai. Dalam konteks ini barangkali suaminya itu mendapati bahawa dia sudah kehilangan upaya yang tertentu daripada segi nak melakukan kerja-kerja di luar. Sebagai contoh, suaminya itu telah didiagnos oleh doktor mengidap penyakit jantung misalnya, yang menyebabkan dia tidak boleh terlampau stres, tidak boleh tertekan dengan kerja. Lalu doktor galakkan dia lebih banyak berehat untuk beberapa tahun ini. Maka ketika itu kalau dia sekadar duduk di rumah untuk menenangkan fikiran, merehatkan tubuh badannya untuk meraih kekuatan yang lebih selepas daripada itu, dalam keadaan isterinya bekerja di luar, maka di situ boleh kita berikan kelonggaran. Tapi yang kita tidak mahu berlaku ialah kalau suami itu bersenang lenang, mengambil kesempatan daripada isterinya yang bekerjaya. Lalu pekerjaannya sekadar duduk di rumah, minum kopi, berlepak-lepak, berpoya-poya. Maka di sinilah agama tidak membenarkan. Sebab peranan utama dalam mencari rezeki dan memberi nafkah adalah suami. Yang ini perlu kita ambil perhatian. Kemudian daripada satu sudut yang lain, kelonggaran juga diberikan untuk isteri itu bekerjaya, memberi nafkah kepada keluarga dalam keadaan isteri itu tidak mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suri rumah. Itu tidak boleh diabaikan. Sebab peranan isteri, kita tidak boleh nafikan, dia adalah pengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga. Ini peranan tidak boleh dikompromikan. Dan juga isteri yang bekerjaya perlu jaga maruah, jangan melakukan pekerjaan yang bercanggah dengan syarak, dengan adat. Ini perlu dielakkan. Misalnya kerja di tempat-tempat yang tidak sepatutnya, percampuran di kalangan tempat-tempat yang nyata maksiatnya, maka di situ perlu dielakkan. Sebab itu para ulama memberikan kelonggaran dalam sesetengah keadaan, tetapi untuk menyelamatkan perkara ini adalah lebih baik sayugia bagi seorang suami itu menjalankan fungsinya sebagai suami yang memberi nafkah kepada ahli keluarganya. Sebab itu kalau kita melihat petunjuk sunnah Nabi SAW, Nabi sendiri dalam satu riwayat yang sangat terkenal telah memberikan tugasan, pengkhususan kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidatina Fatimah, bahawa Sayyidina Ali itu kerjanya di luar, pergi mencari rezeki di luar, sama ada berniaga, bercocok tanam dan pelbagai lagi. Adapun Fatimah khusus kerjanya itu di rumah, membantu rumah tangga, memasak, menggiling tepung dan pelbagai lagi. Maka bila melihat kepada pengkhususan ini nampak cantik. Seorang lelaki yang diberikan oleh Allah akan kekuatan melebihi seorang perempuan, adalah wajar kepada dia. Kalau dia mempunyai kemampuan-kemampuan, maka silakanlah bekerja, cari nafkah. Pada pertemuan selepas ini kita akan bincangkan apakah kelebihan-kelebihan suami yang berusaha siang dan malam untuk membantu isterinya, memberi nafkah kepada keluarganya. Kita akan berehat seketika, kita akan bertemu selepas ini. Jangan ke mana-mana.